أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب يسر ولا تعسر بتمام الخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تاج الحسن إذا شئت سهلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Musi Sadruddin bin Hasan Pegawai Syara dan Kuasa Masjid, khususnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Taala kerana pada malam ini sama-sama kita dapat menaikkan solat padu maghrib secara berjemaah dan juga dapat kita berada dalam jilsah ilmiah serta dapat kita berniat i'tikaf sementara kita menantikan masuknya waktu isyak. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas kitab Penawar Bagi Hati dan kita akan membahaskan pada bab yang ketiga pada menyatakan zahid. Apa itu zahid? Iaitu orang yang zuhud. Apa itu zuhud? Kita bacalah tengok ya. Seperti mana kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya zahid itu benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Dan berkata setengah ulama, iaitu meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Dan berkata setengahnya lain, menyimpankan atas qadar yang sangat berhajat daripada barang yang diyakinkan akan halnya. Dan berkata setengahnya lain, meninggalkan menuntut yang tiada ada hingga habis barang yang ada. Dan bahawasanya zahid itu satu kelakuan hati yang dipuji, yang menyebabkan ia akan kasih Allah SWT dan sekalian manusia akan orang yang bersifat dengannya. Jadinya maksud zuhud itu ialah dia meninggalkan kesenangan dunia ini kerana mengutamakan akhirat. Jadi kalau dia mencari redha Allah, dia akan mengutamakan akhirat berbanding urusan dunia. Kalau dia mengutamakan dunia, maka dia lebih mengutamakan pada kehendak manusia itu berbanding dengan kehendak Allah SWT. Jadi kesimpulannya zuhud ini ialah seperti mana urusan akhirat lebih diutamakan berbanding urusan dunia. Bukanlah maksud dia meninggalkan dunia, dia tidak bekerja, tidak mencari nafkah, tidak berkahwin, duduk seorang-seorang renung. Kenapa tu? Orang zuhud tu. Zuhud je lah mana? Jadi kalau masuk pergantian zuhud demikian, tidak layaklah zuhud bagi Sayyidina Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, ni jutawan ni. Tak layaklah zuhud bagi owner bank Ar-Rajahi.
Kan? Oh, itu memang very, very billionaire punya kan. Ha. Dia meninggal dunia pun dia tinggal macam tu je. Tak tinggal apa-apa dah. Maksudnya zuhud itu, dunia ni tak beri kesan pada dia pun. Ya, benda nikmat dunia ni tak beri kesan. Maksudnya kalau kehilang pun tak adalah dia rasa besar sangat benda tu. Sebab dia tahu benda dunia ni tak kekal. Dia tidaklah merasakan, ya Allah, ruginya aku, ya Allah. Kan? Tapi dia akan merasa rugi bila mana dia terlewat menunaikan solat tanpa alasan yang kukuh. Yang dia terlepas untuk melakukan sedekah pada waktu yang telah ditetapkan. Dia rasa betul-betul kehilangan peluang ini dah. Sebab apa? Ini tadi peluang untuk aku untuk berbuat kebajikan, terlepas peluang ini. Dia rasa, Allah, ruginya. Baguslah tu. Itu lebih mengutamakan akhirat. Jadi zuhud itu bukanlah kita faham hanya terletak pada orang miskin saja, dia tak jadi macam tu. Semua orang ada sifat zuhud. Bila mana dia lebih mengutamakan akhirat berbanding dengan dunia. Contoh, seperti sahabat Nabi SAW yang sedang membina rumahnya. Ketika mana dia nak meletakkan bata yang terakhir itu, ya, ketika itu azan berkumandang, dia tinggalkan, dia letak balik. Sedangkan dia boleh saja nak siapkan. Sementara orang azan boleh je nak buat. Tak mahu. Sebab apa? Dia takut dunia ni masuk dalam hati dia. Dia tenggelam dengan dunia. Ya, bila dia suruh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar itu lebih utama untuk aku sahut berbanding aku meletakkan bata ni. Ini kecil punya hal, lepas ni pun boleh buat. Itulah. Ya, maksudnya lebih mengutamakan akhirat. Bukan tinggalkan dunia, tak. Tapi nya utamakan. Kan? Antara dua kepentingan, antara kepentingan duniawi dengan kepentingan ukhrawi, dia lebih mementingkan ukhrawi berbanding duniawi. Itu je lah. Ya. Kerana sabda Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nas. Hadis rawahu at-Tirmizi wa hasanu wal hakim wa sahihuhu. Jadi artinya zahid, zuhud olehmu pada dunia, nescaya kasih akan dikau oleh Allah Ta'ala. Dan zahid olehmu pada barang yang di tangan manusia daripada dunia, nescaya kasih akan dikau oleh manusia. Adalah zahid itu terjadi ia kerana ilmu. Jadinya orang yang zuhud, ya, pada akhirat, maka dia akan dikasihi Allah. Orang yang zuhud pada dunia, maka dia akan dikasihi manusia. Maksudnya ialah orang yang mengutamakan urusan akhirat, Allah sukalah dengan dia. Orang yang mengutamakan urusan dunia, manusia dah suka dengan dia. Ya, manusia suka dengan dia. Sebab apa? Ya, dunia ini lebih utama berbanding akhirat lah. Sama-sama mengerti dah, azan pun dia buat tak tahu je lah. Sama-sama, ya, buat apa, benda-benda yang tidak melibatkan akhirat kan. Dengan kawan-kawan ni, orang azan, orang apa pun dia tak ada rasa apa. Jadi kalau kita nak ukur diri kita lah, kita punya termometer ini, kita boleh tak payah tengok orang lain, kita tengok diri kita. Seandainya laungan azan itu dilaungkan, makanya ketika itu kita mampu untuk menghadirkan diri kita ke rumah Allah, tetapi sengaja tak datang. Ya, tak apa. Selagi kita mampu, maka ya dibimbangi kita telah ditenggelami dengan dunia. Kecuali ada urusan tu dan kita kan, ada urusan tak ada masalah. Tapi sebab duduk termenung saja tak. Tak apa, biarlah nanti dah telah kan. Itu rugilah tu. Sebab ketika itulah peluang besar bagi kita untuk menjana pahala lah. Itu orang kata untuk peribadi kita kan. Jadinya tadi sebut zahid itu terjadi ia kerana ilmu. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qasas ayat yang ke-80, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Artinya, dan berkata oleh mereka yang
yang diberikan akan ilmu. Ya, orang yang diberikan akan ilmu, maksudnya orang ada ilmu lah. Orang alim, ulama ni, apa dia ni? Celaka kamu. Bermula pahala Allah Ta'ala lebih baik bagi mereka yang beriman dan yang berilmu, yang beramal. Ia akan amal yang soleh daripada barang yang diberikan akan Qarun di dalam dunia ini. Telah menerangkan Allah Ta'ala di dalam ayat ini bahawasanya zahid itu setengah daripada faedah bagi ilmu, dan ketahui olehmu bahawasanya zahid itu beberapa pangkat yang pertama, dia ada level-level dia. Ya, level-level orang yang zuhud ini ada 3 lah. Ya, iaitu bahawa zahid ia pada ketika hatinya cenderung kepada dunia, tetapi bersungguh-sungguh ia pada melawan akan hatinya. Ya, maksudnya hati dia cenderung dengan dunia, tapi dia lawan juga. Ya, antara nak meninggalkan waktu-waktu pagi subuh ni tak, nak tarik selimut kan, nak tinggalkan selimut dengan hujan macam ni pula, dengar pula malam dah buruh pula kuat. Memang alasan kuat tak payah mari kan, tak payah datang masjid lah kan, ni buruh kuat ni tak. Makanya ni ketika itu kita lawan dia. Kita lawan, kita tetap macam biasa tak kan, ini pahala lebih bagi kamu. Maksudnya bila kita jadi macam ni, kita dalam hati kita kata apa, ini pahala lebih bagi aku. Sebab orang yang boleh bersungguh, berjuhud, bersungguh datang ke rumah Allah ni, contoh tak, ya, dalam keadaan susah, masyaqqah, jadi pahala dia sudah pasti lebih daripada berbanding dengan orang yang datang dalam keadaan yang mudah. Kan? Dalam cuaca yang begitu mencabar, boleh lagi kita hebat lah tu. Kan? Bersungguh-sungguh dia. Tetapinya bersungguh-sungguh ia pada melawan akan hatinya. Pangkat ini bukan zahid, tetapi permulaan bagi zahid. Ni level pertama ni. Ya, maksudnya dia sayang, dia rasa sayang lagi, tapi dia tak apa, dia lawan. Dia lawan juga. Jadi orang yang mula-mula lah, macam budak-budak ni lah, belajar puasa kan. Ya, belajar mula-mula puasa, tengok jam je. Tapi hati tu rasa memang badan tak larat, tapi lawan. Jadi kira apa dia, permulaan lah bagi dia untuk menuju kepada sifat zuhud. Ya, dia lawan juga. Tak apa, tahan. Hari ni sampai boleh pukul 5 tak apa. Ni bagi budak-budak nak latih puasa dah. Dilawan juga, makanya level pertama bagi zuhud. Kemudian yang pangkat yang kedua, bahawa liar hatinya daripada dunia dan tiada cenderung ia kepadanya, kerana mengetahui ia akan bahawasanya tiada biasa menghimpun akan dunia dan akhirat, maka murah hati dengan meninggalkan dunia itu, kerana mengetahui ia akan bahawasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Seperti murah hati mereka yang membeli akan permata yang indah, ya, dengan nilainya RM1, sekalipun kasih ia akan wang yang RM1 itu, dan itu zahid yang lebih rendah. Ya, dia ini hatinya tetap cenderung juga pada dunia ini, tetapinya sebab dia nampak akhirat itu lebih utama. Hati ini masih lagi nak lagi kan dunia, tapi sebab dia fikir balik akhirat itu lebih utama bagi aku, makanya tak ada apalah, tinggalkan. Tadi dia melawan tadi, level pertama tu. Yang kedua ini nak juga, tapi pada dia dah akhirat lagi utama kan. Ni panggilan Allah lagi utama ni, maka tak ada hal lah, ya? Dan itu zahid yang lebih rendah. Dan pangkat yang ketiga, bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia. Tak ada cenderung langsung. Dan tiada liar daripadanya. Ya, tak rasa apa-apa pun. Kan, biasa sebab apa? Benda ni dah istiqamah dia buat. Ya, bahkan adanya dan tiadanya, ya, bersamaan keduanya. Ada ke, tak ada ke, sama ya dia. Tidaklah mengubah apa-apa pada dia. Dia dapat rezekinya lebih, alhamdulillah. Tak dapat pun apalah, reda je lah. Tapi tidaklah menyebabkan dia ini hilang ketaatannya kepada Allah Ta'ala.
Ya, sama ada dia ni mendapat kelebihan ataupun tidak mendapat apa-apa kelebihan pun, dia tetap istiqamah dalam beribadah. Sebab pada dia bukan ini yang aku cari. Yang dia cari itu ialah redha Allah Ta'ala. Jadi kalau kita punya fokus fokus kita itu kita lebih nampak fokus yang jelas, iaitu kita mencari redha Allah, maka babak zuhud ni tak ada apa dah lah. Kan? Seperti mana para sahabat Rasulullah sendiri pernah dapat harta rampasan perang. Ya, Rasulullah dapat harta rampasan perang banyak lah ni tak. Tetapi Rasulullah tak boleh tak biarkan lebih daripada 3 hari pun. Settlekan juga, bagi. Itu adalah satu hadis ketika lepas solat, Rasulullah terus bangun. Tak ada wirid, tak ada apa, terus belah macam tu je. Sahabat pun pergi, biasa Rasulullah. Bila selepas solat, Rasulullah akan pusing belakang, tengok sahabat-sahabat semua tak. Ni tak ada, lepas habis salam, terus pergi. Ni sahabat, bayangkan kenapa ni? Oh, sebab Rasulullah kata, lepas solat tadi aku teringat, ada lagi harta rampasan perang. Harta rampasan perang, layak bagi Nabi. Jadi ada lagi yang aku tak agihkan, aku nak settlekan semua, tak nak simpan. Aku tak nak pegang benda ni. Ya, itulah. Dengan sahabat-sahabat pun jangan kisahlah dalam perang Tabuk. Sahabat-sahabat Abu Bakar, orang kata menginfakkan seluruh hartanya. Sayyidina Umar separuh daripada hartanya. Ya, Sayyidina Uthman bin Affan 1/10 daripada hartanya dia bagi. Tak ada rasa kehilangan pun. Ini level tinggi ya ni. Sebab pada dia tak ada apa-apa dah. Kan? Dan dia faham bahawa hartanya ada pada dia tu amanah untuk dia agihkan untuk agama. Jadinya inilah yang ketiga, bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada liar daripadanya, bahkan adanya dan tiadanya bersamaan keduanya pada sisanya, dan adalah harta benda pada sisinya seperti air, dan perbendaharaan Allah Ta'ala seperti laut, maka tiada berpaling hatinya kepadanya kerana gemar atau kerana liar. Ya, kalau di sisi kita manusia orang yang zuhud dah. Kalau orang yang zuhud itu, nikmat harta ini ibaratnya air lah. Ya, pada dia tak ada apa pun. Ya. Maksudnya air itu ada manfaat tak bagi kita? Air ada manfaat, ada kan? Boleh buat minum tak? Buat minum, buat apa tak? Ada manfaat tak? Itu bagi orang yang zuhud. Maksudnya walaupun dia kata harta itu ini semua dunia, tapi tetaplah dia perlukan. Sebab kalau tak ada harta, bagaimana dia nak menginfak, macam mana kita ni tak. Tapi pada sisi para Nabi, harta ini ibarat daun kering, tak ada nilai. Lalu Nabi tak kisah, dapat harta seberapa banyak pun ambil lah. Kau ambil lah, bagi, tak ada. Sebab harta itu di sisi para Nabi ialah ibaratnya seperti daun-daun kering. Tetapi pada sisi orang yang zuhud, orang yang soleh, harta itu ibarat air. Bagi tak nak masalah, tapi aku pun perlukan juga. Bagi-bagi jugalah, tapi perlukanlah juga benda tu. Itu orang-orang yang zuhud. Ya, bukan hanya kata tinggal terus, tak. Tapi bagi para Nabi, tak ada apa lah. Tak ada pun tak apa, tak ada hal lah. Sebab apa? Sebab para Nabi ini, mereka telah pun dibukakan hijab, iaitu syurga Allah Ta'ala. Bila dah nampak syurga Allah Ta'ala, tak heran dah lah benda lain. Tak pandang dah, tak ada apa-apa pun. Dan bermula ini zahid, yang lebih sempurna dan yang lebih tinggi daripada yang kedua. Kerana yang benci akan sesuatu berimbang ia dengan dia, semacam yang kasih akan dia. Kerana ini tak kala mencela akan dunia oleh beberapa lelaki pada sisi Rabi'atul Adawiyah. Sebab Rabi'atul Adawiyah ni seorang yang orang solehah, seorang yang ahli ibadat, ya, yang mana dia ni memang seorang yang begitu zuhud sekali ni. Jadinya beberapa laki-laki, ya, mereka ni mencela Rabi'atul Adawiyah, ya, sebab dia memang tak nak kahwin pun, memang nak fokus pada ibadah saja. Mari orang ni nak minang pun dia tak pandang siapa-siapa, dan tengok sebab cintanya hanya pada Allah SWT. Ya,
Makanya berkata ia bagi mereka itu, ya, jika tiada cemarnya hati kamu, nescaya tiada mencela kamu akan dia. Ya, dibawa kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernah dibawa ke sisi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha 100,000 dirham. Ya, Sayyidatina Aisyah pernah dapat 100,000 dirham. Maka tiada liar ia daripadanya, tetapi membahagi-bahagi ia akan dia semua. 100,000 tu dia bagi semua. Pada hari itu tiada ada tinggal di sisinya sesuatu. Tak nak tinggal sekupang pun. Satu sen pun tak ada, dia bagi semua. 100,000 tu clear. Maka berkata hadamnya baginya. Ya, berkata hadam, ya, orang yang berkhidmat dengan Sayyidatina Aisyah ni bagi tahu dia, jika engkau beli dengan 1 dirham akan daging yang berbuka puasa engkau atasnya, maknanya kalaulah engkau ambil sikit tadi, beli daging untuk buat berbuka puasa, untuk buat juadah buka puasa tadi tu, ya, maka menjawab ia, jika engkau peringat akan daku, tiada nescaya memperbuat oleh aku akan dia, maka ini pangkat terkaya dan ia lebih sempurna daripada pangkat zahid. Maksudnya dia agihkan harta tu, dia tak hiraukan diri dia, dia tak teringat pun untuk diri dia sendiri. Hingga hadam dia beritahu, dah bagi semua dah. Dah clear dah, tak ada apa dah. Lah, kalau tadi ambil dah sikit, sebab memang orang bagi pada Sayyidatina Aisyah kan, memang hak dia pun. Tapi orang yang duit yang dia dapat itu, dirham yang dia dapat, dia agihkan semua. Sampai dia pun lupa. Kan kalau aku ambil sikit tadi untuk aku beli daging untuk buat juadah buka puasa tak, dapat juga berbuka dengan daging hari ni tak. Tak ada, tak teringat pun. Ya, tak teringat pun benda tu. Itulah zahid level tinggi tu, zuhudnya itu. Sampai diri dia pun dia tak perasan. Padahal dia layak untuk diambil, tapi entah, bagi semua untuk orang. Dan ketahui olehmu bahawasanya sebab bagi zahid itu, ya, 3 perkara. Kenapa boleh adanya? Dan kenapa dalam hati kita, kalau orang yang ada sifat zuhud itu, ya, ada 3 perkara. Sebab boleh berlakunya sebab zuhud. Pertamanya, takut akan api neraka, dan iaitu zahid sekalian yang takut. Sebab apa? Dia takutkan api neraka. Ya, bila dia boros, bila dia ni terpedaya dengan dunia, dia bimbang atas sebab perbuatannya itu menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia takut, maka dia pun tak nak bersifat macam tu. Berubah dia menjadi orang yang zuhud. Yang kedua, gemar pada nikmat akhirat ini lebih tinggi daripada yang pertama, dan zahid yang terjadi daripadanya, zahid sekalian yang harap, iaitu ar-raja'u. Kalau takut tadi, al-khawfu. Kita dah baca dah tajuk ni, al-khawfu ni. Ya, al-khawfu ar-raja'u. Dan bermula ibadah serta harap lebih afdal daripada ibadah serta takut. Maksudnya, kalau kita beribadah sebab kita takut api neraka, berbanding kita melakukan beribadah kerana harapkan redha Allah, maka yang kedua ini lebih afdal. Iaitu orang yang beribadah mengharapkan redha Allah, berbanding orang yang beribadah kerana takut. Ya, takut ni level budak-budak je. Kan? Takut. Tapi bila taraf orang yang beriman, ialah mereka melakukan ibadah bukan sebab takut, sebab nak redha Allah. Level lagi tinggi lah. Ya? Jadi kalau beribadah masih sebab takut, makanya ya level rendah lagi lah. Ya, bukan kata tak beriman, tapi levelnya level rendah, anak-anak, budak-budak punya. Tapi kalau beribadah tu sebab apa? Nakkan redha Allah, itu level tinggi. Sebab bila kita dapatkan redha Allah, walaupun kita ada kekurangan, tetapi sebab Allah redha dengan kita, tak ada masalah apa pun. Allah dah suka kita, Allah Ta'ala dah sayang kita,
Walaupun kita ada kekurangan, tak ada masalah. Sebab kita beribadah semata-mata nakkan redha Allah. Tu kata level lagi tinggi tu. Ya. Ibadah serta harap lebih afdal daripada ibadah serta takut. Kerana harap itu melazimkan ia akan kasih. Jadi bila kita beribadah kerana mengharapkan redha Allah, akan melahirkan perasaan kasih kita kepada Allah. Berbanding bila kita meletakkan takut dalam beribadah, seolah-olahnya ya level Allah Ta'ala ni dah macam level majikan pula. Kalau kau ponting kerja, nanti kena buang. Kalau kau tak buat ni, kena buat. Jadi itu sebab. Ada sebab dia takut nak kena buang kerja, maka dia pergilah kerja. Berbanding dia merasakan bahawa tanggungjawab aku sebagai seorang pekerja menunaikan hak majikan aku. Ya, bila kita tunaikan hak majikan, majikan tengok pun kita bekerja bagus apa semua tak. Dia pun sayang. Dia pun teringat nak bagi bonus kat kawan ni. Dia pun teringat lah, ni dah lama kerja tak naik pangkat ke ni. Tak. Jadi bezalah beribadah kerana takut dan beribadah kerana mengharap. Yang ketiga, dan yang itu yang lebih tinggi, bahawa adalah sebab bagi zahid itu membesarkan diri daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Sifat zuhud ini yang paling utamanya sebab dia memalingkan kita daripada melakukan sifat syirik. Apa syirik? Syirik itu meletakkan ataupun membesarkan makhluk, menyamai kedudukan Allah. Sebab tu saya kata tadi, kalau sifat zuhud ini dia mengutamakan akhirat. Jadi apa dia buat apa, semua kerana untuk apa? Untuk bekalan dia ke hari akhirat. Makanya fokusnya hanya untuk Allah Ta'ala. Kerana membersihkan hati daripadanya dan menghinakan akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan itu zahid sekalian arifin, yakni orang yang layak untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang tahu tentang sifat-sifat Allah ni, dan bahawasanya zahid yang lebih sempurna, zahid pada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala pada dunia dan pada akhirat, dan kurang daripadanya zahid pada dunia saja, sama ada harta atau kemegahan atau bersedap-sedap atau lain. Dan kurang daripada ini zahid pada harta sahaja, tiada pada kemegahan. Ya, tengok jenis orang. Ada setengah orang ni dalam bab harta mungkin dia zuhud, tapi dalam bab pangkat dia tak jadi zuhud pula. Kan, sanggup tepih orang lain. Ada orang pula dari segi bab pangkat tak kisahlah, tak orang lah, aku pun kerja biasa je. Tapi dalam bab harta ni pula kira pula. Jadi itulah manusia kan. Jadi setengah orang mungkin tak ada pada satu tempat dia boleh berlaku zuhud, tapi dalam bab tentu dia tak ada zuhud. Lepas tu kadang-kadang kita ni, kita punya zuhud terbalik. Ya. Dalam bab ibadah pula zuhud, tak apalah, biarlah orang lain pergi kan. Sekarang aku pergi kan penuh pula masjid tu kan. Itu dia tak pergi. Jadi itu pasal zuhud tak kena tempat. Ya, zuhud yang tak kena tempat ni. Dan lainnya. Atau zahid pada setengah perkara yang tiada pada yang setengah lain. Dan yang akhir ini sedaif-daif zahid, kerana kemegahan itu lebih lazat dan lebih diingini daripada harta, maka zahid padanya lebih utama. Dan bahawasanya perbezaan antara zahid dan fakir, dua benda beza. Kalau kita letak hari ni, kalau kita tengok disebut orang tu zuhud tu, zuhud pada kita tu pakaiannya cupang camping, matanya kuyu, ya, bengkak-bengkak, jadinya tengok macam tak terurus. Zuhudnya dia tu bukan zuhud. Ya, letak zuhud tu bukan di situ. Bahawasanya zahid itu terasing ia daripada dunia kerana taat serta kuasa ia atasnya. Zuhud ini ialah dia mampu je nak beli kereta Ferrari 10 biji boleh beli. Takkan nak beli kereta-kereta yang boleh. Tapi pada dia
Apa aku nak beli semua benda ni? Sebab aku naik kereta biasa pun sampai juga kan. Naik kancil pun sampai juga kan. Tak? Naik kereta sedan pun sampai juga. Nak berbanding dengan orang lain yang bermegah-megah tak? Dia berbangga-bangga tak? Ini kata Zuhud tadi. Maksud dia mampu. Tetapi sebab dia kata, buat apa tak? Ada setengah orang yang suka berbangga-bangga segi pakaiannya tak? Jenama sana, jenama sini kan? Pada setengah orang pula, baju tu pakai di badan juga tak? Takkan orang pakai baju nak pergi tayang kola ni, kau tengok jenama apa kan? Tak kerja pula. Jadinya orang tu tak ada apa pun. Janji pakai baju sudahlah. Kan? Jadinya bukan dia tak mampu, dia mampu. Tapi apa keperluan dia? Sebab pada dia, daripada aku beli, gunakan duit ini untuk beli, untuk bermegah-megah dengan kenderaan yang besar-besar, yang mahal-mahal, duit itu dapatlah aku gunakan untuk agama. Duit itu dapatlah aku gunakan untuk ni. Dia fikir macam tu. Bukanlah bermakna dia ni meninggalkan tu, tak payah, tak. Dia tetap. Tetapinya pada dia, janji sampai, bukan tak sampai. Adapun jika terasing engkau daripada dunia pada ketika gemar engkau padanya, maka itu dinamakan fakir. Apa itu fakir? Fakir ni orang yang memerlukan. Jadi orang yang masih berhajat kepada dunia, jadi seorang yang fakir. Sebab berhajat kepada dunia. Orang fakir ini ialah orang yang mana apa saja orang bagi pada dia sapu ya. Sebab tu fakir miskin. Fakir ni lagi teruk pada orang miskin ni. Sebab kadang-kadang orang miskin ni kais pagi, makan pagi, kais petang lah. Tapi orang fakir ni kais pagi belum tentu lagi makan pagi ni tak. Ini susah dia tak. Itulah ibaratnya orang yang mana mengharapkan dunia, diletakkan dia ni setara dengan orang yang fakir. Ini apa kedana lah. Tiada ada ia zahid, tetapi ada baginya fakir, iaitu kelebihan atas kaya. Sabda Nabi SAW, yadhulul fuqara'a ummatil jannata qabla aghniyaihim bihomsimi'ati amin. Rawahu Tirmizi an Abi Hurairah wa qala hasanus sahih. Hadis ini bersatu hadis hasan sahih. Artinya, masuk syurga sekalian fakir umatku dahulu daripada sekalian yang kaya daripada mereka itu dengan 500 tahun. Beza orang fakir dengan orang kaya masuk syurga. Orang fakir masuk syurga dulu 500 tahun awal berbanding dengan orang kaya. Kenapa pula? Sebab orang kaya banyak hartanya nak kena diaudit. Ya? Harta engkau di Uzbekistan, apa kau buat? Di Turkistan, di Gostan, apa kau buat? Banyak sangat nak kena audit. Berbanding orang fakir. Engkau ada harta, entah pergi tengok ada tidak. Kan? Harta pun tak ada. Jadi nak kena apa benda yang diaudit ni? Tak ada benda lah. Jadi masuk syurga cepat. Kan? Berbanding orang yang banyak harta, satu-satu akan diaudit. Akan ditanya. Ya? Apa kau buat? Sebab tu, orang yang berharta ini ialah ditanya, apa kau buat? Masuk buat itu, contoh engkau ada kenderaan. Kenderaan yang kau dapat ni kau buat apa? Saya pergi main golf, pergi guna ni, guna berjalan-jalan, berlancong semua. Allah Ta'ala tak nak tahu yang tu. Ya, nak tahu apa kau buat untuk agama. Kenderaan ni saya guna ulang alik pergi masjid, untuk berdakwah, ya, untuk buat orang, hantar orang sakit, hantar orang ni, adalah benda situ. Adalah nilainya, ya. Jadi hartanya itu digunakan untuk manfaat agama. Dan 500 tahun. Dan pada satu riwayat yang lain lah, disebut dengan 40 tahun. Maka ditanggungkan riwayat 500 tahun itu atas mendalui fakir zahid, atas yang gemar pada dunia. Ya? Bagi orang yang gemar pada dunia ini, jadi jaraknya 500 tahun lah. Dan riwayat 40 tahun itu atas mendahului fakir yang loba, atas yang kaya yang loba. Maksudnya tadi,
Ya, yang 500 tahun itu bagi nilai jarak dengan bagi orang kaya. Orang kaya itu sifatnya loba. Ya, makanya jaraknya 500 tahun. Adapun bagi orang kaya yang mana ya pada mereka ini yang pertama tadi riwayat daripada 500 tahun itu atas mendahului fakir zahid atas orang yang gemar pada dunia. Jarak orang fakir dengan orang kaya yang gemarkan dunia. Dunia ialah apa saja ni harta yang ada semua untuk dunia, tak ada untuk akhirat pun. Ya, dunia saja. Maka ini jaraknya 500 tahun lah. Adapun dalam riwayat 40 tahun itu atas mendahului fakir yang loba, atas yang kaya yang loba menyebut akan dia. Yang kedua pula, kalau 40 tahun orang yang mana dia ni kaya, dia ni loba. Ya, duk sibuk cari dunia-dunia. Yang tadi yang pertama tu sibuk semua dunia lah. Apa saja untuk dunia saja. Kan? Jadinya dua jarak ni antara orang kaya ni, orang fakir tu letak awal dah masuk. Kan? Yang menyebut akan dia oleh Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan bersembah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ahini miskinan wa amisni miskinan. Rawahu Tirmizi wa hasanuhu. Hadis ini bersatu hadis hasan. Artinya, hai Allah, hidupkan olehmu akan daku miskin dan matikan olehmu akan daku miskin. Ya, doa Rasulullah SAW ini. Ya, minta pada Allah Ta'ala. Maksud miskin apa? Maksudnya tidak ada banyak tanggungan. Sebab itulah kalau Islam, kenapa kita ini digalakkan berwasiat sebelum meninggal dunia. Sebabnya ni lah, bila mana tak sempat nak berwasiat, maka dijadikan faraid. Jadi bila faraid ini, kadang-kadang ada yang orang kan anak yang puas hati, ada bagi yang tak puas hati lah. Jadinya ketika hidup ni bagi siap-siap. Kan? Mungkin kalau dah faraid, terima je lah. Terimalah seadanya. Mungkin sepatutnya yang dapat bahagian banyak ni anak kita yang susah jugalah. Kan? Tapi dah ikut pembagian faraid, dikatakan yang senang tak dapat lebih. Ya, jadi itu dia. Tapi bila kita berwasiat, kita dah bagi siap. Kan? Ataupun dibagi hibah dah. Pemberian pun boleh. Sebab benda-benda macam ni lah. Kan? Jadi bila dia dah bagi wasiat siap, bila dia meninggal dunia, senyumlah. Sebab tak ada apa lagi nak bagi. Wasiat itu terlaksana bila mana matinya pemberi wasiat. Ya, selamatlah dia. Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika mana dia nak meninggal dunia, ya, dia kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah, kan, dalam ketika solat subuh tu. Jadi Sayyidina Umar 3 hari dia sakit, hari ketiga dia meninggal. Dia tanya pada anak dia, apa yang aku tinggalkan? Apa yang aku tinggal? Tak ada apa, semua aku dah serahkan dah, semua dah. Betul, apa lagi tinggal? Ada lagi 20 dirham, 20 ringgit. 20 ringgit tu spare. Untuk apa? Nak beli kain kapan. Kan? Sama juga dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya? Seorang yang mana menaluki Baitul Maqdis kan. Ketika panglima perang yang menaluki Baitul Maqdis, ketika dia meninggal dunia pun, dia tinggal 20 dirham ya, boleh cukup untuk beli kain kapan. Kan? Hal ini semua dah ada dah. Habis dah. Semua dah bagi dah, siap. Tak? Tu Sayyidina Umar tak. Salahuddin lagi tak nak apa benda pun dia perang ya. Jadinya, hai Allah, hidupkan aku akan daku miskin dan matikan olehmu akan daku miskin. Dan wafat oleh Nabi SAW pada ketika baju besi baginda ni tergadai pada Yahudi. Maksudnya ketika Rasulullah meninggal tu, Rasulullah ada gadaikan baju pada seorang Yahudi ni. Sebab apa? Untuk memberi keperluan keluarga. Kerana hutangnya, sebab nafkah ahlinya. Sebab nak beli keperluan rumah, Rasulullah gadaikan baju perang baginda kepada Yahudi ini. Dan ketahui olehmu bahawasanya fakir jika ada ia terpada dengan barang yang diberi akan dia, dan tiada ada ia loba pada menuntut harta. Ada, Alhamdulillah. Tak ada dia nak menuntut pun. Ya, kalau nak beri, ambil. Kalau tak beri, tak ada masalah. Kan, tak ada. Tidaklah menjadikan kalau dia kehilangan harta itu menyebabkan dia rasa rasa rugi sangat. Tak ada apa. Kan? Kalau ada, Alhamdulillah. Tak ada masalah.
Jadinya maka pangkatnya hampir daripada pangkat orang yang zahid. Sabda Nabi SAW, Tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafan. Rawahu Ar-Razi an Anas rawahu aidan. Al-Qadai wa Syabhaba. Artinya, bermula syurga bagi mereka yang Islam, ia dan adalah kehidupannya sekadar memada ia. Sekadar je lah, kan? Kenderaan ada, rumah ada, simpanan ada je lah, nak. Tetapi hanya senya besar pahala fakir itu jika ia sabar dan redha dan memadakan ia akan yang ada, dan bermula sabar itu atas kepapaan itu adalah ia permulaan bagi zahid. Ya, untuk mendapatkan sifat zahid ini kena ada sifat sabar. Kan? Ada sifat sabar. Sebab itu besar pahalanya orang fakir yang zahid. Iaitu orang fakir yang mana mereka ini bukanlah mereka meninggalkan ibadah semata-mata nak carikan dunia, tidak. Walaupun mereka ni fakir, mereka juga tidak melupakan tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah. Ini yang mana disebut Allah Ta'ala benci orang yang fakir, yang mana dengan sebab kefakirannya itu menyebabkan dia meninggalkan ketaatan pada Allah. Ya. Dan juga Allah juga, dan Rasulullah juga sebut kefakiran itu boleh menyebabkan kekufuran. Kenapa? Orang sanggup buat apa saja untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan wang, walaupun dengan cara yang tak betul. Maka inilah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tadi disebut di sini, untuk mendapatkan sifat zuhud itu, adalah permulaan kena ada sifat sabar. Dan tiada sempurna zahid dan lainnya melainkan dengan sabar. Maka hendaklah menyebut hamba akan bab sabar, kemudian daripada bab zahid. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas pada bab yang ketiga. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada bab yang keempat, pada menyatakan sabar. Sungguhnya apa yang baik itu kepada Allah SWT, sebab kelemahan dan kekurangan, sebab ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ij'alna min hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.